Nak tahu macam mana nak kira faraid sendiri? Okey, jom tonton ni video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Haslim dari Puan Umi TV. Okey, kami membantu anda merancang harta melalui kaedah hibah, wasiat, harta sepencarian, amanah dan juga khairat pusaka. Okey, dalam video kali ini kami akan kongsikan bagaimana anda boleh mengira faraid anda sendiri ataupun siapa-siapa saja yang anda ingin tahu faraid mereka melalui kaedah kalkulator faraid. Selain itu, kami juga akan kongsikan kepada anda bagaimana pembahagian faraid ni akan memberi kesan kepada pembahagian pusaka anda. Kalkulator faraid yang kami akan gunakan ialah kalkulator faraid yang disediakan oleh pihak USM. Okay, dalam kalkulator ni kita boleh membuat sebarang pengiraan faraid dan kalkulator ni terbuka pada umum lah, siapa-siapa pun boleh menggunakan kalkulator ni. Okay, secara asasnya terdapat 25 golongan ahli waris faraid ke atas harta pusaka kita, dan setiap individu atau setiap orang mempunyai struktur faraid yang berbeza-beza, bergantung kepada struktur keluarga masing-masing. Daripada kiraan faraid ini, maka kita tahulah yang mana daripada 25 golongan ni yang sebenarnya merupakan golongan yang berhak ke atas harta pusaka kita. Jom bersama saya kita mula mengira. Kali ini kita akan buat kiraan faraid bagi seorang suami. Okey, jadi pertamanya mungkin kita boleh isikan nama si mati siapa. Sebagai contohnya namanya sebagai Ali. Okey, jantinanya dia adalah seorang lelaki. Okey, untuk kes pertama, sebagai kes yang tipikal lah ataupun sebagai kes yang biasa lah. Jadi Ali mempunyai seorang isteri, kemudian mempunyai seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Okay, jadi macam mana pembahagian faraid untuk suami yang mempunyai anak lelaki dan anak perempuan dan seorang isteri? Bagi faraid Ali yang punya isteri dan seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki, pecahannya adalah isteri 3/24, anak perempuan 7/24, anak lelaki adalah 14/24. Dalam bentuk nilaian, sekiranya Ali meninggalkan harta sebanyak RM1 juta, jadi bahagian isteri mendapat 125,000 daripada 1 juta, anak perempuan mendapat RM209,666.67 dan anak lelaki mendapat RM583,333.33. Maksudnya di sini dari sudut pembahagiannya kita boleh lihat sekiranya Ali mempunyai sebuah rumah sebagai contohnya, maka pecahannya akan berlaku seperti ini. Maknanya isterinya akan mendapat 1/8 daripada bahagian rumah tersebut, anak perempuan mendapat 7/24 daripada bahagian tersebut, dan selebihnya dihabiskan oleh anak lelaki. Kita tengok situasi yang kedua. Sekiranya Ali masih lagi mempunyai adik-beradik yang lain. Sebagai contohnya, Ali mempunyai seorang adik perempuan dan seorang adik lelaki. Jadi kat sini kita nak tengok sama ada adik lelaki atau adik perempuan dia akan dapat bahagian ataupun tidak. Daripada pembahagian ni kita boleh lihat bahagian isteri, bahagian anak perempuan dan bahagian lelaki bahagiannya sama seperti kes yang pertama tadi, dan adik-beradik perempuan dan adik-beradik lelaki tidak mendapat sebarang bahagian. Kalau kita lihat dari sudut pecahan, sekiranya Ali mempunyai RM1 juta, maka keadaannya adalah seperti biasa, iaitu isteri mendapat 125,000
anak perempuan mendapat 290,000 dengan anak lelaki mendapat 583,000. Jadi bahagian saudara kandung, bahagian adik-beradik lelaki daripada perempuan tak ada apa-apalah, kosong. Jadi pembahagiannya tidak melibatkan adik-beradik sama ada lelaki ataupun perempuan kerana Ali mempunyai anak lelaki. Kes seterusnya, sekiranya Ali masih mempunyai ibu dan juga bapa. Okay, jadi dalam kes ini Ali mempunyai seorang isteri, bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan, dan juga adik-beradik kandung lelaki dan perempuan. Dalam kes ini pembahagian dia telah berubah. Dan kalau kita tengok dalam kes pertama tadi dan kes kedua, harta tersebut dipecahkan kepada 24 bahagian. Untuk kes pertama, kes kedua pun dipecahkan kepada 24 bahagian. Tetapi sekiranya ibu dan ayah masih hidup, maka bahagiannya akan dipecahkan juga kepada bahagian ibu dan ayah, dan jumlah pecahannya akan menjadi 72. Okay, jadi kat sini isteri akan mendapat 9/72, bapa akan mendapat 12/72, ibu akan mendapat 12/72, anak perempuan akan dapat 13/72, anak lelaki akan mendapat 26/72, adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan tidak mendapat bahagian. Kalau kita melihat dari sudut nilai, pecahan sudut nilai, sekiranya hartanya adalah 1 juta, maka isterinya mendapat bahagian 125,000. Sama seperti dalam kes pertama dan kes kedua. Jadi isterinya bahagian tetap tak berubah. Okey, cuma dalam kes yang ketiga ni, bapa mendapat bahagian iaitu sebanyak 12/72, iaitu sebanyak RM166,666.67. Dan juga ibu juga mendapat bahagian yang sama, 12/72 ataupun 1/6, iaitu bersamaan dengan RM166,666.67. Jadi baki daripada pecahan isteri, bahagian wajib isteri, bahagian wajib bapa dan bagi ibu akan dipecahkan di antara anak lelaki dan anak perempuan. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok bahagian anak lelaki dan anak perempuan berubah. Sebagai contohnya dalam kes pertama dan kes kedua, anak perempuan mendapat 291,000, tetapi jika mempunyai ibu dan bapa, anak perempuan akan dapat 180,000. Okey, anak lelaki pula, kalau dalam kes pertama dan kedua mendapat 583,000, maka dalam kes yang seterusnya, dalam kes ketiga ini, nilainya berkurangan kepada 361,000. Okey, kalau melihat dari sudut pecahan, maknanya kalau kata harta si Ali tadi mempunyai sebuah rumah, maka rumah itu akan dipecah-pecahkan mengikut bahagian faraid masing-masing, iaitu isteri sebanyak 1/8, bapa sebanyak 1/6, ibu sebanyak 1/6, anak lelaki mendapat 13/36 dan anak perempuan mendapat 13/72. Kerana Ali mempunyai anak lelaki, maka adik-beradik kandungnya tak dapat sebarang bahagian. Dari sini sebenarnya, walaupun adik-beradik Ali tidak mendapat bahagian, tetapi sekiranya berlaku kematian kepada bapa dan ibu Ali, maka bahagian ibu dan bapa Ali ni, bagi ibu dan bapa Ali ni akan dipecahkan kepada faraid ibu dan bapa Ali. Jadi kat sini bahagian 1/3 ni akan pergi kepada adik-beradik
ahli ataupun bergantung kepada kiraan paraid ibu dan ayah, ibu dan bapa ahli. Sekiranya ibu dan bapa ahli mempunyai ibu dan bapanya sendiri, iaitu datuk dan nenek ahli, maka bahagian tersebut akan pergi kepada datuk dan nenek ahli, sebelah ibu dan juga sebelah ibu dan juga sebelah bapa. Untuk kes keempat, sekiranya ahli mempunyai 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki, dan beliau juga mempunyai seorang isteri, bapa, ibu dan adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Adakah bahagiannya akan berubah? Kita tengok jadi kat sini kita tengok bahagiannya dah berubah. Tadi dalam kes sebentar tadi bahagiannya dipecahkan sebanyak per 72. Sekarang ni kerana berlaku pertambahan anak lelaki dan anak perempuan, maka bahagiannya dipecahkan lebih kecil lagi, iaitu dibahagikan sebanyak 144 bahagian. Okey, jadi bahagian isteri, bahagian bapa dan bahagian ibu sebenarnya tidak berubah, tetapi bahagian anak perempuan dan anak lelakinya akan mengalami perubahan. Dari segi nilaian, kita boleh tengok isteri masih lagi mendapat bahagian yang sama, iaitu 125,000, berbanding kes sebelumnya sama 125,000. Dan bapa dan ibu masih lagi mendapat bahagian sama, iaitu 166,000. Tidak ada perubahan banding kes sebelum ini juga 166,000. Dan juga cuma anak perempuan dan anak lakinya bahagiannya berubah. Untuk bahagian anak perempuan sahaja, bahagiannya sama, iaitu 180,000 seperti kes sebelum ni 180,000. Tetapi 180,000 ni akan dibahagikan 2. Sebab kerana ada 2 anak perempuan, 180,000 bahagi 2, maka setiap seorangnya akan mendapat 90,000. Dan begitu juga bahagian anak lelaki. Anak-anak lelaki akan mendapat 361,000, sama seperti sebelum ini 361,000, tetapi bahagiannya 360,000 ni akan dibahagikan kepada 2 orang. Jadi maknanya setiap seorang akan mendapat 180,000 plus. Okey, jadi pecahan untuk anak lelaki dan anak perempuan, isteri, bapa dan ibu masih kekal sama. Cuma bahagian daripada anak perempuan dan anak lelaki ni akan dibahagikan 2.